Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sebi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Desakan terbaru adalah berkenaan dengan Aidilfitri, yang mana ianya dikatakan sesuai dilaksanakan sebelum Hari Raya Aidilfitri, iaitu pada bulan Mei tahun 2022 ini, yang mana hal ini berikutan ada beberapa perkembangan terkini. Yang pertama adalah berikutan dengan bakal diumumkan dividen KWSP bagi tahun 2021 dalam masa yang terdekat, mungkin dijangkakan pada hujung bulan ini, dan juga perkembangan pelaburan daripada KWSP itu sendiri, yang mana mencatatkan keuntungan pelaburan yang lebih baik berbanding dengan tahun 2022. Jadi seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, dividen bagi tahun pelaburan 2021 dijangkakan lebih tinggi dan lebih baik berbanding dengan dividen tahun 2020. Okey, yang kedua juga adalah disebabkan oleh desakan daripada Ketua Pemuda Perikatan Nasional dan juga Ketua Pemuda PAS, yang mana mereka mendesak untuk pengeluaran Aidilfitri sebanyak RM10,000 ini diteruskan dan dibenarkan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan daripada rakyat yang tidak henti-henti, rakyat daripada kalangan pencarum KWSP terutamanya sekali, yang tidak henti-henti menuntut untuk dibenarkan pengeluaran kari takhir tanpa sebarang syarat. Okey, ini adalah dua perkembangan yang menyebabkan isu ini dibangkitkan semula, ditekankan lagi sekali, yang mana perkara ini telah pun dibawakan dan ditekankan oleh Datuk Seri Najib. Walaupun ada pelbagai isu, pelbagai perkara yang dikaitkan dengan isu politik dan sebagainya, tetapi perkembangan bagi perkara ini, dua perkara ini, pertambahan desakan daripada ahli politik dan juga perkembangan daripada kadar dividen yang akan diumumkan, ini merupakan salah satu langkah kanan bagi meneruskan pengeluaran Aidilfitri sebanyak RM10,000 ini. Bayangkan seperti yang saya telah katakan sebelum ini, jika pencarum mempunyai lebih daripada RM100,000 di dalam akaun KWSP mereka, dan kita bercakap dividen sekitar 4.9% pada tahun 2020, pencarum ini mendapat dividen sebanyak lebih daripada RM5,000. Jika anda mempunyai sehingga RM110,000 ataupun RM115,000, anda akan mendapat sekitar RM6,000 sehingga kepada RM6,000 beberapa ratus ringgit. Jadi pemberian dividen ini adalah satu suntikan tambahan ke dalam simpanan KWSP pencarum. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada isunya apabila dividen ini dibenarkan untuk dikeluarkan dan ditambahkan sedikit daripada baki yang tinggal di dalam akaun KWSP bagi menjayakan program pengeluaran Aidilfitri sebanyak RM10,000 buat kali yang terakhir. Itu dapat dilaksanakan, dan juga tambahan pakar ekonomi telah mengatakan bahawa dijangkakan dividen boleh mencecah 5 sehingga kepada lebih pada 6%. Bayangkan kalau mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM100,000 mendapat dividen lebih daripada 6%, mereka ini mungkin akan mendapat dividen sekitar 6 sehingga RM7,000. Malah bagi mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM150,000 ke atas, kemungkinan besar juga mereka mampu untuk memperolehi dividen sebanyak lebih daripada RM10,000. Jika Aidilfitri ini dibenarkan, mereka ini tidak akan mengusik langsung wang daripada caruman mereka, malah mereka hanya mengeluarkan wang daripada dividen yang diperoleh bagi pelaburan tahun 2021. Ini adalah satu perkara yang dilihat tidak merugikan, malah dijangkakan untuk masa-masa hadapan kadar dividen untuk KWSP juga mungkin boleh orang kata maintain ataupun lebih tinggi daripada apa yang bakal diumumkan kelak. Jadi sedikit sebanyak dapat membantu pencarum-pencarum yang telah mengeluarkan wang caruman mereka melalui program Aidilestari, Aidsinar, Aidilfitri, dan jika diteruskan program Aidilfitri 2.0 ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu untuk memulihkan wang caruman pencarum di luar sana. Jadi kita berharap desakan daripada ketua pemuda ini akan mendapat sambutan dan akan mendapat sokongan daripada menteri-menteri, tak kisah daripada
PN ataupun Perikatan Nasional ataupun daripada Barisan Nasional itu sendiri. Jadi kita berharap semua ahli politik, semua menteri yang mana yang berada sekarang ini bersatu dan menyuarakan untuk dibenarkan dan untuk diteruskan pengeluaran ini buat kali terakhir. Ingat, satu demi satu perkara yang berlaku dan rakyat masih lagi tertekan, rakyat masih lagi terputus bantuan tunai selepas berlakunya musibah banjir dan sebagainya. Berlaku pula peningkatan di dalam kes COVID-19 di negara kita sekarang ini. Ramai yang terpaksa dikuarantin dan ramai yang daripada dikuarantin itu adalah mereka yang bergaji secara harian. Apabila mereka ini dikuarantin, tidak adalah sebarang gaji, tidak adalah sebarang bayaran kepada mereka. Dan bagi mereka yang berada daripada kalangan F40 pula, malah mereka ini tidak layak untuk mendapat bantuan My Salam. Perkara ini harus diambil kira dan harus diperbaiki, malah dipertingkatkan lagi dengan penambahan bagi pengeluaran RM10,000 secara one off buat kali yang terakhir. Jadi saya harap sangat dengan sedikit perkembangan ini, dengan sedikit sokongan-sokongan daripada ahli politik dan sebagainya, kita harap akan ada berita yang baik dalam masa yang terdekat. Mungkin tidak perlu tunggu sehingga kepada hari raya, mungkin boleh dilaksanakan sebelum tibanya bulan Ramadan nanti. Okey, itu saja yang sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang masalah, sebarang pandangan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.